Kerajaan Sabah sumbang 100 mesin dialisis kepada fasiliti kesihatan. Perinciannya bersama Imran Azmi Rosli. Silakan Imran. Ya, sahih. Kerajaan negeri menyumbang 100 mesin dialisis kepada 23 hospital dan 2 klinik kesihatan di negeri ini. Kemudahan ini memberi manfaat kepada hampir 2,300 pesakit buah pinggang. Bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, sumbangan ini antara inisiatif kerajaan negeri bagi menggantikan mesin dialisis usang dan berusia lebih 10 tahun. Dalam masa sama meringankan beban pesakit kerana penggunaannya adalah percuma. Ia berikutan pemberian subsidi lebih 8.5 juta ringgit oleh kerajaan kepada semua pesakit yang berdaftar dengan hospital dan klinik kesihatan kerajaan. Kita mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah di bawah pimpinan Yang Amat Hormat Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jimat Nur kerana telah pun memberi subsidi kepada pesakit buah pinggang ini. Dan ini merupakan memang berita gembira lah kepada pesakit buah pinggang lebih kurang 2,300 lebih lah setakat ini. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Maria Sulaiman menzahirkan ucapan terima kasih kepada kerajaan negeri yang cukup prihatin terhadap keperluan pesakit buah pinggang di negeri ini. Pada masa ini, nisbahnya adalah lebih kurang 1:3.32. Ini adalah bagi yang hanya dapat rawatan hemodialisis mesin. Walau bagaimanapun, jika kita campur dengan yang juga pakai CAPD ini, nisbahnya adalah 1:5.35. Dan ini adalah tidak menepati yang sepatutnya adalah kurang daripada 1:4. Cadaan untuk menjadikan Kota Belud sebagai hub digital akan dibincangkan dengan pihak terlibat. Adun Pintasan Datuk Fairuz Rendan berkata, setakat ini sebuah syarikat berminat mewujudkan industri makanan selain membina sebuah kilang pembuatan roti di daerah berkenaan. Kita juga ada kenal pasti kawasan. So kita minta blessing Yang Amat Hormat Ketua Menteri dulu dan juga kawasan ini yang pertengahan terutamanya di Dun Pintasan tengah-tengah, so mungkin kos operasi dia lagi jimat lah. So selain itu dia boleh buka peluang pekerjaan untuk anak-anak orang Kota Belud. Datuk Fairuz ditemui media dalam majlis berbuka puasa Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Negeri Sabah. Terdahulu, Pengarah UPPM Negeri Sabah, Datuk Awang Kadintang ketika berucap dalam majlis ini memaklumkan 25 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun dipilih bagi penganjuran majlis berbuka puasa. Ia sebagai usaha memperkukuh jalinan kerjasama dengan agensi swasta dalam melaksana program tanggungjawab sosial korporat CSR di samping meraih dan menyampaikan sumbangan kepada golongan memerlukan. Dalam majlis ini, 50 orang kurang berkemampuan menerima sumbangan. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am JPKN Negeri Sabah menjalankan kempen anti pengemisan sempena Ramadan ini. Kempen dilaksana di beberapa daerah dengan lokasi tumpuan di kawasan bazar dan masjid. Menurut Pengarah JPKN Negeri Sabah, Jais Asri, pelancaran kempen akan dilaksana di Kota Kinabalu pada 14 Mac dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS. Kempen bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai agar lebih waspada ketika memberi wang kepada peminta sedekah. Selain mengemis, golongan ini juga menggunakan teknik menjual barang bagi menarik simpati orang ramai untuk membeli. Kita sedar keadaan ini dan kerajaan telah mengambil langkah yang sangat baik mewujudkan satu pusat perlindungan untuk mereka ini untuk sementara supaya untuk satu tempoh pengemis ini tidak akan berada di lorong ataupun di tempat tertentu. Walaupun ini adalah usaha yang berterusan. Bagi warga negara kita akan bantu terus. Bagi bukan warga negara kita serahkan kepada pihak berwajib untuk ambil tindakan lanjut. Beliau ditemui media semasa kempen anti pengemisan bertemakan bijak membantu elak tertipu sempena Ramadan di Bazar Ramadan Sabindo Tawau yang turut dihadiri pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Sementara itu, Datuk Nizam berkata JPKM merupakan jabatan yang bertanggungjawab menyalurkan bantuan kepada golongan layak.
Jabatan Kebajikan ini adalah satu jabatan yang diberi tanggungjawab oleh kerajaan untuk membantu pihak-pihak yang benar-benar berada di dalam kesusahan. Sebab itu, sekiranya terdapat individu-individu yang benar-benar susah, maka kita boleh minta Jabatan Kebajikan untuk membuat siasatan, dan sekiranya mereka benar-benar layak untuk diberi bantuan kebajikan, sudah pasti mereka akan mendapat bantuan daripada kerajaan melalui Jabatan Kebajikan ini. Terdahulu, Datuk Nizam yang juga Adun Apas mengagikan lebih 2,000 bekas bubur lambuk sempena program jiwa di komuniti madani di lobi Wisma Persekutuan Tawau. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulal berkenan melawat rumah anak yatim Nur Taqwa Kota Belud sempena program lawatan Kerajaan Perlis ke Sabah X Perbah 2025. Sempena lawatan ini, Tengku Syed Faizuddin menyaksikan penyampaian sumbangan RM2,000 daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis kepada pengurus rumah anak yatim Nur Taqwa Nur Eza Wahab. Selain beramah mesra dengan penghuni rumah anak yatim, lawatan ini juga antara komitmen berterusan Kerajaan Negeri Perlis untuk menjalin hubungan erat dengan masyarakat Sabah. Dalam masa sama, membantu golongan memerlukan seiring semangat kebersamaan dan keprihatinan. Experba 2025 merupakan program lawatan tahunan Kerajaan Negeri Perlis bertujuan memberi sokongan institusi raja serta Negeri Perlis dengan memberikan sumbangan sempena bulan Ramadan. Seramai 100 anak yatim dari kawasan Parlimen Tuaran diraikan dalam program Shopping Raya di Kota Kinabalu. Setiap orang menerima sumbangan baju raya dan kasut bernilai RM200. Isteri Ketua Menteri yang juga Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Sri Panglima Datuk Julius Salak berkata, sumbangan itu mampu memberi kegembiraan kepada mereka untuk menyambut Hari Raya. Sebab mereka ada yang sudah tidak mempunyai ibu bapa lagi, ada yang memang tidak berkemampuan untuk membeli walaupun sehelai baju raya yang baru. Alhamdulillah, hari ini tahun ini mereka 100 orang anak-anak ini dapat merasakan apa yang kita rasakan bila kita merayakan Hari Raya. Beliau ditemui media semasa program tersebut yang dianjurkan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM, Syarikat Kim Teck Chong KTC Consolidated Berhad dan Pergerakan Wanita Gagasan Rakyat. Saya bagi pihak keluarga sangat mengucapkan terima kasihlah kepada KTC dan juga yang amat berbahagia Datin Sri Panglima di atas inisiatif ini. Mudah-mudahan KTC dan juga Datin Sri diberikan keberkatan. Ucapan terima kasih pada Datin Sri kena membantu anak-anak yatim gitu. Semoga raya tahun ini lebih meriah lagi. Bekas pengurus projek syarikat pembinaan swasta mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Khas Rasuah Kota Kinabalu atas 3 pertuduhan mengemukakan dokumen palsu yang melibatkan tuntutan RM46.8 juta daripada Jabatan Kerja Raya JKR Sabah untuk pembinaan projek persimpangan bertingkat dan lorong ketiga di Bandaraya Kota Kinabalu. Mengikut pertuduhan, tuntutan pertama melibatkan lebih RM390,000 dilakukan antara 30 Disember 2016 hingga Januari 2017. Manakala tuntutan kedua melibatkan lebih RM425,000 dilakukan dalam tempoh 31 Julai hingga 1 Ogos 2017. Sementara tuntutan ketiga dibuat pada 24 April 2018 melibatkan tuntutan bernilai RM46 juta. Kesemua pertuduhan didakwa mengikut Seksyen 471 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum mengikut Seksyen 468 Kanun yang sama Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Hakim Jason juga menetapkan sebutan semula kes 14 April depan. Baik saudara, sekian perkongsian dari Negeri di Bawah Bayu. Kembali bersama Sahi untuk lebih banyak perkembangan semasa dalam negara. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih.